Hai, salam sejahtera dan terima kasih kepada masuk ke channel RTFTT, dan salah satunya yang saya nak fokuskan hari itu saya cerita pasal konsisten jangka masa panjang, cabaran saya, dan sebenarnya apakah langkah praktikal. Ramai orang tanya juga apa langkah praktikal kan. So langkah praktikal pertama saya nak pergi kepada iaitu you faham table unjuran, projection table lah, projection table. Maknanya you kena tahu aku ni buat apa, berapa lama dan berapa persen aku return. So jadi sekarang ni apa saya masukkan, you ingat tak? Saya kata kunci kepada mana-mana wealth creation nombor satu ialah itu saving kan. So saving, satu ialah kena create ialah berapa saving. Mesti mula dengan saving. Ini prinsipal dia, mesti mula dengan simpan. So berapa persen sebulan ataupun berapa duit sebulan. Satu ialah saving. Nombor dua lah saya kata invest, betul tak? Invest kan. Saya kata berapa you nak, kat mana you nak invest, berapa dia. Lepas tu saya kata ialah reinvest reinvest. Dan saya yang keempat lah saya kata itu critical mass kan. Apakah yang dia masukkan critical mass tu, maksudnya ialah keberlimpahan lah, financial freedom kan. So apa yang saya maksudkan dengan semua benda ni pada you khususnya sebelum ni, jadi saya akan tunjukkan dalam bentuk table. Table ni satu benda yang you akan belajar dan you akan nampak dari segi unjuran dia jangka masa panjang. Ini sangat penting Okay, so sekarang kita tengok kat sini. Satu lah, kita kena tahu lah macam mana how kita punya duit money grows annually kan. Sekarang ni saya kan ada cerita pada you. You target berapa persen tak ada masalah. Tapi kalau kita nak ada unjuran, kita kena letak lah 10%, 50%, 20%, 20%. Saya ambil contoh apa aktiviti saya buat lah. Dan saya ambil contoh paling rendah 15% dalam case study. Okay? Tunjuk kat sini. Sekarang ni lah saya punya, kalau you nampak saya punya umur sekarang ni ialah tahun ni iaitu 39 tahun lah. 39 tahun. Satu. Ini unjuran untuk you lah. Tak kisah umur you berapa. Mungkin you muda, mungkin you dah sedikit berusia pada saya, tak ada masalah. Nombor dua lah, you kena tahu you punya return. Katalah ambil contoh kat sini, saya nak bagi unjuran pada you. Dan saving saya sekarang ialah $1,000 per month. Ini saya $1,000 per month. Jadi kalau saya simpan $1,000 per month, dengan saya punya return 15%, saya akan tahun pertama saya akan ada $13,021 kan, dalam masa tahun pertama. Itu yang pertama. Saya nak nampak kat situ tahun pertama. Tahun kedua, lagi 5 tahun, saya akan ada lagi 5 tahun. Maksudnya sekarang ni tahun, maksudnya saya achieve ni tahun 2021. Kan, lepas tu lagi 5 tahun kemudian, maksudnya ialah 2000 lagi 5 tahun berapa? 2025 lagi. Maksudnya 2025 saya ada duit sebanyak 89,982 dengan saya maintain secara average 50% return. Okay. So lebih kurang saya ada 90k USD kali 4 360,000 lah. Tapi kalau saya tengok dalam 10 tahun saya teruskan ni, maksudnya dalam 2025 lagi ni 2020, 2030 kan saya akan ada 278,657 USD. Saya kalau saya keep dengan 1,000 USD per month, bermaksudlah saya ada 278, katalah 300,000 USD kali 4, saya ada 1.2 million RM. Macam tu. So maksudnya kalau saya keep behavior saya macam ni dalam forex, dan katalah saya tak ada duit lagi ataupun tak pernah cecah juta lagi, maka saya akan jadi millionaire pada 10 tahun akan datang. Okay? Saya bagi tahu ni pasal keupayaan saya. Keupayaan you mungkin lebih ataupun mungkin kurang, tak ada masalah, yang penting you faham projection dia. Ini 15% return. Okay, saya akan jadi ni, kalau dalam 20 years saya akan 5 million USD dalam 20 tahun. Yang ni umur saya iaitu 59 tahun lah. 20 tahun kan, betul tak? 20 tahun. Okay, jadi katalah 20% return, ataupun kita pergi terus lompat lah, senang cerita 25% return. Dengan kalau saya keep buat benda ni selama 1 tahun, saya akan nampak signifikan rendah. Tetapi dalam masa 5 tahun terus nampak besar, dan kalau dalam masa 10 tahun terus nampak lagi besar. So maksudnya key pertama ialah you punya return, key kedua ialah you punya saving ni adalah main peranan utama. Kenapa saya tekankan ni, bukan nak tunjuk coach nak tunjuk ada duit ke? Tak. Coach nak aku tak ada duit macam ni. Coach kecil sangatlah, aku lagi besar, aku 10,000 USD sebulan. Kau bodoh. Contoh, bukan tu point saya. Maksud saya ialah iaitu macam mana ability untuk you ada guarantee sebenarnya. Soalannya sekarang, kita dah tua, umur 50, 60 tu kan. Yelah, kita dari segi sudut pandang satu lagi, mungkin kita relevan dalam masyarakat. Contohnya kita boleh contribute, orang panggil kita talk ke, share ke, so kita ada stick income. Dan generasi lama tak ada, so kita mungkin inherit rumah ataupun tanah ataupun benda-benda lain untuk sustainability kita dan growth kita. Tetapi kita kena ada plan benda ni. Kan, kalau saya ada dalam return, saya buat 1,000, saya dalam masa 10 tahun lagi, maksudnya umur saya 50, saya ada 532 USD dan saya ada 2 million. Which is untuk saya umur 50
daripada tak ada langsung, contoh dalam kes ni in case kalau saya tak ada simpanan lain langsung, iaitu saya ada 2 million dalam masa 2 tahun RM, tapi dalam bentuk investment $530. Saya rasa sangat comfort lah. Ini saya masuk lot $10 satu lot ni pun dah kaya raya lah. Dapat 100 page $1,000 easily ya. Easily. You faham kalau you follow rating kenapa saya kata easily? Bukan datang daripada ego ataupun yakinnya kamu hebat. Kamu tak. Pasal modal dah besar. So risk jadi rendah kalau you faham betul-betul. Dan kenapa saya highlight benda ni lah? Nak buka otak you sebenarnya. Kan kadang-kadang kita ni pada saya lah, kita ni trading ikut-ikut orang. Kita tak ada plan, kita tak ada strategi. Tadi dalam satu video mungkin you pernah tengok video ni. Kalau you tak pernah tengok, silakan tengok. Iaitu pasal kefahaman ada sistem dan strategi dalam bentuk specifications, financial blueprint kan, financial blueprint. Jadi financial blueprint, kenapa saya tajuk financial blueprint ni, pasal video siri pendek sebelum ni saya dah sentuh technical banyak, saya sentuh risk reward juga, saya tekankan ni saya nak pergi angle ni pula kan, asyik duk technical dan sebagainya kan. Sebab kadang-kadang kita ni macam tak tahulah, macam contohnya kita gila gadget tapi kita tahu gadget tu guna untuk apa. Sebagai contoh lah kan, ini saya lah kan. Jadi saya nak bagi tahu pada you ialah benda ni you kena clear cut. Jadi nak tak nak sebenarnya you kena saving sebenarnya. Kan nak tak nak ialah sebenarnya you kena ada satu figure yang bukan buat 100% sehari. Kan. Target lah apa ya, 10%, 25%. Jadi bila you ada target, you tahu gambaran you kan berapa tahun lagi. Dan even ini adalah akan jadi financial protection you. Kalau you umur 20, you sangat beruntung. Umur 30 sangat beruntung. Kan. Saya 40. Coach, saya ni 60 tengok video you ni macam mana? Saya ni 70 macam mana? No. Benda ni you start buat juga. Dan ini mungkin you buat untuk you punya anak dan juga cucu you. Which is your contribution. You tinggalkan legacy. Faham? Alright. So jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Please like, comment dan juga subscribe video ni. Dan please comment apa you faham dari segi apa yang kongsikan. Adakah betapa penting. Apakah key variable ni sebagai contoh. Dan juga ada video-video yang saya buat. Tolong tulis. Walaupun saya tak buat lagi buat masa ni. Akan datang saya akan buat. InsyaAllah saya berjanji. Alright. All the best. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.